Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, ada satu berita baik untuk penyokong Pakatan Harapan ataupun penyokong Kerajaan Perpaduan, ataupun lebih terperinci ataupun exact penyokong Anwar Ibrahim. Ini adalah satu tanda positif Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang kita dapat lihat boleh meneruskan kekuatan ataupun kekukuhan Anwar Ibrahim sebagai PM sehingga PRU16. Nah, kita bercakap pula tentang pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang diadakan 11 Mei ini. Dan ini adalah satu kemenangan awal untuk Anwar Ibrahim. Kenapa saya cakap kemenangan awal? Kerana disahkan dalam satu artikel daripada Malaysia kini menyatakan Anwar PM terbaik. Anwar PM terbaik. Dengarkan ini. Buat masyarakat India, kata bekas MP Kapar. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri terbaik bagi masyarakat India di negara ini dan ia dibuktikan menerusi pelbagai bantuan yang disediakan kepada kaum itu dengan menggunakan formula kesaksamaan dan bukan perkauman. Setiausaha politik pejabat Presiden PKR Manivannan Gowin berkata, antara bantuan yang telah disalurkan untuk masyarakat India ialah dana RM100 juta kepada unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra bagi program pembangunan sosioekonomi. Nah, saudara-saudara, ini terus mematikan mana-mana kenyataan yang berkata bahawa Anwar Ibrahim tidak adil, Anwar Ibrahim tidak memberikan bantuan kepada masyarakat India. Di sini sudah disahkan bahawa antara bantuan yang telah disalurkan untuk masyarakat India ialah dana RM100 juta. Mungkin kita boleh lihat ini adalah kemenangan Anwar Ibrahim. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyedari perkara ini, bukankah Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang boleh meneruskan penggal seterusnya sebagai PM dengan memberikan bantuan-bantuan yang adil kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dana khas pemerkasaan wanita India sebanyak 50 juta, dana 60 juta untuk pembangunan usahawan India menerusi program khas SPUMI Goes Big, 20 juta untuk pembangunan infra sekolah jenis kebangsaan Tamil, 10 juta bagi membantu hal berkaitan perolehan tanah untuk pembinaan SJKT. Bekas ahli Parlimen Kapar berkata, turut disediakan sejumlah 68 juta bagi bantuan awal persekolahan kepada 455,021 pelajar India dan STR kepada 62,000 individu, membabitkan peruntukan lebih 474 juta. Nah, saudara-saudara, jadi jelas terbukti bukan saja di tanah air, malah di peringkat antarabangsa Anwar merupakan Perdana Menteri yang terbaik bagi Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, mungkin ini kredit awal untuk Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, siapa yang menyedari ini, khususnya pengundi di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, pastikan mahu calon Kerajaan Perpaduan menang. Saudara-saudara, sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini melibatkan nama Anwar Ibrahim dan juga melibatkan dua ahli parlimen daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Menurut Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com, mana semua penyokong Anwar? Kenapa tiada seorang pun tampil heret Taqiyuddin ke Mahkamah Syariah atas kesalahan Kazaf? Soal Syabuddin. Nah, apa yang berlaku? Ikuti terus di dalam channel ini untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Sehari dua ini kecoh kembali para penyokong Pakatan Harapan bercakap tentang Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin yang menimbulkan semula
isu liwat yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Difahamkan beliau bercakap mengenai isu berkenaan ketika berceramah dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu baru-baru ini. Paling banyak mereka mengaitkan perbuatan Taqiyuddin ialah dengan kesalahan qazaf, iaitu menuduh seseorang dengan dakwaan melakukan zina atau liwat dengan tujuan menghina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Selain itu, tidak kurang yang menyerang Taqiyuddin dengan amalan politik murahan dan bermulut puaka kerana mengitar semula pertuduhan yang konsisten dinafikan Anwar sejak dulu sebagai fitnah untuk membunuh masa depan politiknya. Sebenarnya apa yang dilakukan Taqiyuddin bukanlah sesuatu yang asing dalam Blok PN. Sebelum itu, Naib Presiden Bersatu merangkap Ahli Parlimen Putrajaya Muhammad Razzie Jidin telah secara terbuka dan terang-terangan menyerang Anwar sebagai peliwat di dalam parlimen. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, yang menjadi persoalannya adalah adakah 2 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini, Taqiyuddin daripada PAS dan Razzie Jidin daripada Bersatu, akan disaman oleh Anwar Ibrahim sendiri ataupun pihak Anwar Ibrahim sendiri dan menghadap mereka kedua di mahkamah sehingga mampu mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara. Nah, kalau disaman, siapa yang nak saman dan berapa yang mereka nak saman kedua-dua ahli parlimen PN ini? Kerana perkara ini amat sensitif. Selain itu, beberapa penggiat media sosial pro-BN bermula sejak Anwar dilantik sebagai PM dan sehinggalah sekarang masih berterusan tidak henti-henti memainkan isu tersebut dalam pelbagai versi. Sebelum ini, memang Anwar beberapa kali membawa kes qazaf ke mahkamah terhadap mereka yang menuduh dan mengaitkannya dengan pertuduhan liwat. Sudah tentu oleh kerana ketika itu Anwar berada di Blok Pembangkang, semua kes yang dibawanya ditolak begitu saja. Tetapi sekarang keadaan sudah berbeza. Selain PH mengetuai kerajaan, Anwar sendiri adalah PM dan ketua kerajaan. Oleh yang demikian, kenapa masih dibiarkan banyak pihak terus menuduh Anwar dengan perbuatan liwat, walhal mereka tidak pun pernah mengemukakan 4 saksi? Sebagai PM, pastinya munasabah bagi Anwar tidak melayan semua pertuduhan tersebut. Tetapi takkan para penyokong Anwar dalam PH, PKR, pelbagai NGO dan orang perseorangan yang setia menyokongnya masih sampai hati hanya duduk diam. Sebahagian daripada mereka dilihat sekadar ada menulis di media sosial atau mengeluarkan kenyataan dengan menyerang kembali penuduh tersebut. Dan paling ramai hanya berani mengonel dalam grup WhatsApp. Mana cukup begitu bro, menurut Syabudin. PH kan dah jadi kerajaan. Sepatutnya dalam keadaan sekarang, para penyokong Anwar terutama pemimpin PKR sendiri dan mereka yang diberi jawatan dan kedudukan dengan pelbagai imbuhan haruslah bertindak lebih agresif serta proaktif membela PM. Nah, saudara-saudara, setelah menjadi Perdana Menteri, kerja penyokong dan mereka yang diberi jawatan itu pula lah yang berbuat demikian. Saudara-saudara, apakah kesan buruk kepada PN selepas ini? Adakah dengan ini akan membawa kekalahan kepada Perikatan Nasional Bersatu dan PAS pada pilihan raya kecil?